Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam perbincangan dalam surah Yusuf pada ayat ke-80. Kita akan bincangkan sambungan pada minggu yang lalu. Kita lihat bagaimana telah bermesyuarat anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Mereka telah mengambil satu perjanjian, satu perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka akan jaga sungguh-sungguh adik mereka iaitu Binyamin, bawa berjumpa dengan Raja Mesir untuk mendapatkan makanan bahagian satu kepala, ekstra satu kepala. Kemudian mereka juga teringat bagaimana kecuaian yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf satu ketika dahulu, yang mereka biarkan Nabi Yusuf di dalam perigi berseorangan. Kemudian abang sulung mereka telah menyatakan dia tidak akan pulang ke Mesir, dia tidak akan pulang ke Palestin, iaitu berjumpa dengan ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, sehinggalah ayah mereka mengizinkan ia untuk pulang. Kerana abang dia mungkin terasa atas kecuaian perbuatan mereka yang telah lalu, ataupun kerana abang mereka berasa malu di atas perkara yang dia telah lakukan satu ketika dahulu terhadap Nabi Yusuf. Kemudian Binyamin pula tersangkut di Mesir, tak boleh untuk pulang ke Palestin. Dia menyatakan dia tetap di Mesir, tidak akan pulang ke Palestin berjumpa Nabi Yaqub, sehinggalah ayah mereka iaitu Nabi Yaqub beri keizinan kepada dia untuk pulang, baru dia akan pulang. Ataupun Allah Ta'ala memberi hukuman kepadanya terhadap perbuatan telah lalu, ataupun iaitu Allah Ta'ala menghukumkan satu perkara, iaitu memberi kebebasan kepada Binyamin selepas mana dia telah ditahan kerana dituduh mencuri. Ini menunjukkan, ini satu dalil, iaitu at-tanadi wal musyawarah, iaitu bermusyawarat, diskusi dalam sesuatu perkara adalah dituntut, dalam apa-apa perkara adalah dituntut di sisi syariat. Kerana kita nak putuskan satu perkara, kita perlu duduk meeting, mesyuarat apa yang terbaik, solution. Macam dalam isu ini, bila mana Binyamin adik mereka telah ditangkap, bila telah ditangkap oleh kerajaan Mesir dan tak dibenarkan pulang, maka mereka telah mengasingkan diri dan mereka bermesyuarat apakah solution terbaik untuk kita selamatkan adik kita Binyamin, dan apakah jawapan yang kita akan berikan kepada ayah kita bila sampai ke Palestin nanti. Qadhi Iyad telah menyebutkan dalam kitab Asy-Syifa, dia menyatakan seorang Arabi, seorang orang Arab Badui, orang Arab asli duduk di kawasan pedalaman, dia mendengar seorang lelaki membaca ayat ini, iaitu falamastai'asu minhu khalasu najiyya. Apabila mereka berputus asa, mereka berputus asa untuk melepaskan Binyamin, maka pada ketika itu khalasu najiyya, mereka mengasingkan diri, mereka adakan meeting mesyuarat sesama mereka. Maka Arabi tadi menyatakan, asyhadu anna makhluqan la yaqdir, aku bersaksi bahawasanya makhluk tidak mampu mengucapkan seumpama perkataan ini, kerana jumlah ataupun falamastai'asu minhu khalasu najiyya ini mengandungi makna yang cukup banyak, mengandungi makna yang cukup besar dan cukup banyak. Dan dia mentakbirkan pada hari ini dengan jumlah yang begitu banyak, iaitu kita panggil aqdin ijtima'in sirriyin, iaitu untuk diadakan berkumpulan, meeting secara berkumpulan, dan kita bertukar-tukar pandangan dan apakah jawapan yang kita akan berikan kepada ayah kita dan bagaimana cara untuk kita berdialog dengan ayah kita nanti. Kemudian sebulat suara di kalangan ulama
bekas sebulat suara di kalangan mereka telah sepakat, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, iaitu anak kepada Nabi Yaqub ini, mereka telah sepakat dengan keputusan daripada abang sulung mereka untuk dikekalkan ia di Mesir, dan menjelaskan kepada ayah mereka apa yang berlaku di bumi Mesir ini sehingga Binyamin ditangkap, iaitu kena cerita secara baik, elok-elok apa yang berlaku kepada Binyamin, apa yang ditemui di karung beg dia sehingga dia telah ditangkap oleh kerajaan Mesir pada ketika itu. Kemudian mereka bersaksi dari segi zahirnya memang Binyamin ini mencuri kerana di hadapan mata mereka, kerana dikeluarkan piala ataupun sempat cedok makanan milik raja daripada beg Binyamin sendiri. Dan juga mereka tidak mengetahui terhadap perkara ghaib, sebab mereka tak tahu Binyamin mencuri. Kalau mereka tahu, mereka tidak bawa, kerana mencemarkan nama baik keluarga mereka dan juga menyebabkan dia terpisah daripada ayah mereka, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan mereka juga tidak mengetahui pada waktu mereka mengambil perjanjian dengan ayah mereka, mereka tak tahu yang Binyamin ini akan mencuri. Dan mereka boleh untuk melakukan akad, melakukan perjanjian dengan ayah mereka, mereka akan jaga Binyamin sebaik yang mungkin, tetapi mereka tak pasti apa yang akan berlaku kepada Binyamin. Sebab itu termasuk perkara yang ghaib, sehingga Binyamin telah ditahan dan dijadikan hamba di Mesir mengikut syariat ataupun balasan mencuri mengikut syariat mereka, iaitu syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wa ala kulli hal, last kali mereka pulang dan mereka cerita kepada ayah mereka bagaimana kisah yang berlaku di Mesir sehingga Binyamin telah ditangkap. Kemudian kita boleh mengambil ibrah pada ayat ke-81-82 ini, iaitu irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Irji'u ila abikum. Abang sulung mereka kata, kamu semua pulang berjumpa dengan ayah kamu, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Faqulu ya abana, kamu katakan kepada ayah kamu, wahai ayah kami, inna banaka saraqa wa ma syahidna. Inna banaka saraqa, sesungguhnya anak kamu ini telah mencuri, iaitu Binyamin. Wa ma syahidna illa bima alimna, kami tidak bersaksi, tidak melihat melainkan apa yang kami tahu. Kami tak ceritakan melainkan apa yang kami tahu. Ini menunjukkan harus persaksian dengan apa jua sekalipun, iaitu sekiranya kita ada pengetahuan terhadap perkara tersebut. Persaksian ini sah daripada orang yang mendengar, daripada orang yang melihat, daripada orang buta, daripada orang bisu apabila difahami isyarat mereka. Semua sah. Siapa yang menjadi saksi, yang penting dia ada pada ketika itu ataupun dia dengar, dia melihat dan sebagainya. Okey. Seperti itu juga sah persaksian sekiranya ditulis apabila orang yang bersaksi itu yakin tulisan ini adalah tulisan orang yang menulis, ataupun tulisan ini adalah tulisan si fulan, dia yakin, maka dia boleh menjadi saksi. Setiap sesuatu yang terhasil keyakinan, dia yakin terhadap sesuatu perkara, maka dia boleh menjadi saksi terhadap persaksian dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, melainkan orang yang bersaksi terhadap kebenaran dan mereka mengetahuinya. Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Imam Muslim yang telah diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani, dia menyatakan ala ukhbirukum bi khairi syuhada, nak aku beritahu kepada kamu sebaik-baik saksi, iaitu
khairus syuhada, sebaik-baik saksi adalah allazi ya'ti bisyahadati qabla an yus'alaha, dia datangkan persaksian sebelum diminta persaksian kepadanya. Sebelum ayah dia tanya mengapa Binyamin hilang, dia telah memberi persaksian terlebih dahulu. Sebab apa Binyamin tidak hadir bersama kita pada dalam kepulangan kami daripada bumi Mesir ke Palestin. Dan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam bersaksi terhadap apa yang mereka lihat. Mereka lihat memang bekas raja ini, tempat cedok raja itu berada di dalam karung Binyamin. Dan mereka bersaksi perkara tersebut memang benar. Maka faghalaba ala dhannihim annahu huwa alladhi akhadha as-su'a, maka sudah pasti dalam sangkaan kuat mereka bila mana barang yang hilang milik raja berada dalam beg dia, sudah pastilah dia yang mencuri. Kesimpulannya, iaitu persaksian ini adalah diambil kira iaitu dengan al-hawas al-zahirah, panca indera yang 5. Sama ada mendengar, sama ada kita melihat, sama ada kita dapat merasa dan sebagainya. Adapun perkara-perkara ghaib yang kita tak dapat saksikan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ista'ana auladu Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka memujuk ayah mereka dengan perkataan mereka yang benar. Bagaimana mereka pujuk ayah mereka? Mereka nak suruh ayah mereka tunduk dan dengar, percaya kepada mereka dengan cara mereka menyatakan bisuali unas, wahai ayah kami, kamu boleh bertanya kepada manusia yang ada di sekeliling tersebut di kalangan orang-orang Mesir. Mereka melihat sendiri perkara ini. Dan juga kamu boleh bertanya, wahai ayah kami, iaitu kamu boleh bertanya kepada qafilah. Qafilah iaitu rombongan-rombongan yang datang nak mengambil makanan, nak membeli makanan, yang bersama dengan kami pada ketika itu. Terutamanya kaum di kalangan Kan'aniyin, orang-orang Kan'an. Kamu boleh bertanya kepada mereka kalau kamu tidak percaya kepada kami, wahai ayah kami, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan setiap orang yang berada di atas kebenaran dan dia yakin bahawasanya orang yang dia akan ceritakan perkara yang benar ini akan beriktikad dia tak benar. Mana tak mempercayai. Orang yang mana benar, orang yang yakin dia berada di atas kebenaran. Dan dalam sangkaan dia, orang yang dia nak cerita kebenaran ini tidak mempercayai kebenaran yang dibawa olehnya, maka pada ketika itu apa yang dia perlu datangkan beberapa sokongan, seperti mana tanyalah penduduk Mesir, tanyalah kafilah-kafilah yang mengambil makanan bersama dengan kami, supaya hilang tohmahan terhadap orang yang kita nak cerita kepada dia. Kita nak beri satu fakta, tapi bila kita tak sokong fakta kita, maka dia akan tidak mempercayai kita. Ini semua adalah untuk mengangkat tohmahan, mengangkat keraguan yang ada pada diri Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan mereka menjelaskan dengan kebenaran yang ada pada diri mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk melawan hujah mereka. Dan perkara ini sebenarnya mengangkat tohmahan dan juga mengangkat keraguan kepada orang lain. Itu sebenarnya satu sunnah yang diajarkan kepada Nabi kita, seperti mana riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Perkataan Nabi kepada dua orang lelaki yang berjalan di hadapan Nabi. Nabi pada ketika itu berjalan bersama dengan isterinya Safiyah binti Huyai, isteri Nabi yang berbangsa Yahudi. Nabi berjalan bersama Safiyah binti Huyai, yarudduha minal masjid. Nabi berjalan bersama dengan dia daripada masjid, keluar daripada masjid. Kemudian terserempak dengan siapa?
terserempak dengan 2 orang lelaki. Kemudian Nabi kata ala rislikuma, wahai 2 orang pemuda, tunggu sekejap. Innama hiya Safiyah binti Huyai. Maka Nabi kata ini adalah isteri aku, Safiyah binti Huyai. Maka 2 orang sahabat pemuda ini menyatakan subhanallah, maha suci Allah, wa kabura alaihima, dan mereka rasa bersalah kerana apa Nabi memperkenalkan isteri Nabi kepada kami. Kemudian Nabi kata inna syaitan yablugh minal insan mablagad dam. Sesungguhnya syaitan ini akan sampai kepada manusia tempat laluan darah. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an. Aku khawatir sekiranya syaitan mencampakkan sesuatu dalam hati kamu berdua. Campakkan apa? Campakkan rasa keraguan terhadap Nabi. Nabi keluar dengan perempuan asing, dengan perempuan lain. Maka aku takut perkara ini akan terlintas di hati kamu. Maka aku katakan ini adalah isteri aku. Kita lihat betapa tingginya akhlak Nabi sehingga untuk mengangkat tomahan, mengangkat keraguan yang ada dalam diri manusia. Mana mungkin sahabat Nabi akan bersangka buruk kepada Nabi SAW dengan menyatakan Nabi keluar dengan wanita-wanita lain selain daripada isteri Nabi. Ini menunjukkan Nabi menyatakan syaitan ini akan memberi satu lintasan dalam hati kamu. Syaitan akan campakkan rasa keraguan, siapa perempuan yang Nabi keluar ni, walaupun kita yakin dia Nabi. Sebab syaitan akan sentiasa mengganggu kehidupan kita. Dan tak cukup sekadar itu. Kalau kita lihat kisah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf AS ini, bagaimana adik-beradik dia nak betul-betul beritahu kepada Nabi Yaqub AS, mereka ini bukan dusta, memang betul anak kamu Binyamin ini ditangkap kerana mencuri, bukan kami buat khianat kepada dia. Ditutup dengan ayat tadi, wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kemudian dinyatakan wa inna lasadiqun. was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Kamu boleh tanya penduduk kampung, kamu boleh tanya kafilah-kafilah yang mengambil makanan bersama dengan kami, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami benar-benar di kalangan orang yang bercakap benar. Ini untuk mengangkat, sekaligus mengangkat segala ketohmahan, segala lintasan-lintasan buruk yang ada, yang terlintas pada diri Nabi Yaqub AS. Dikuatkan dengan 2 taukid, iaitu inna, sesungguhnya. Kemudian diletakkan lam, la, benar-benar kami ini orang yang benar, la sadiqun. Kemudian wajib kepada setiap orang Islam apabila ditimpa satu perkara yang tidak disukai, sama ada pada diri dia, pada isteri dia, pada anak dia, pada harta dia, hendaklah dia menerima dengan penuh kesabaran, dipanggil sabrun jamil, dengan penuh kesabaran yang cukup cantik, seperti mana diajarkan oleh Nabi Yaqub AS, dan juga waridha wat taslim, redha dan juga terima seadanya. Apa yang perkara yang menimpa harta kita, kita baru dapat gaji, tengok-tengok tercicir RM1,000, nak buat macam mana? Bukan rezeki kita. Fasabrun jamil, berserah kepada Allah, redha dan juga bersabar. Ataupun sakit menimpa diri kita, sakit ataupun anak kita sakit, maka redha, sabar dan juga taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikut Nabi Allah Yaqub AS dan semua nabi-nabi AS, bagaimana kesabaran mereka lebih tinggi berbanding kita. Nabi Yaqub AS dalam 2 kisah yang menarik, iaitu kehilangan Nabi Yusuf AS dan juga Binyamin, 2 anak kesayangannya telah hilang. Maka Nabi Yaqub kata apa? Nabi Yaqub kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun
jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yaqub kata, sebenarnya diri kamu telah menghiasi untuk kamu satu perkara. Maksudnya itu hanya percakapan saja. Kamu bolehlah kata macam ni, tanyalah penduduk kampung, tanyalah orang Mesir, tanyalah kafilah. Itu hanya manis di mulut, untuk memujuk hati aku ini. Aku faham. Fasabrun jamil. Maka Nabi Yaqub alaihissalam menyatakan, aku bersabar dengan kesabaran yang penuh kecantikan. Mana kesabaran yang cantik ini kesabaran yang tidak mengadu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Seperti mana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, satu ketika dahulu bila mana mereka balik jumpa dengan Nabi Yaqub, mereka kata, wahai ayah kami, Nabi Yusuf telah dibaham oleh serigala. Apa jawapan Nabi Yaqub alaihissalam? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah Ta'ala lah tempat pergantungan, diminta pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa yang kamu ceritakan kepada aku ini. Pada kisah Binyamin ini, apa jawapan yang dilontarkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam? Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bawa datang kepada aku semua mereka yang tak pulang, iaitu Nabi Yusuf, Binyamin dan juga abang sulung mereka. Aku mudah-mudahan Allah Taala kumpulkan mereka semua datang ke bertemu dengan aku. Ini kita lihat bagaimana dua kisah ini yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Betapa indah, betapa cantiknya akhlak Nabi Yaqub ini ketika ditimpa musibah. Kehilangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia tidak berkata perkara yang tidak baik. Bahkan dia menyatakan, wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah tempat pertolongan. Bila kehilangan Binyamin, dia tidak menyatakan apa-apa kepada anak Nabi Yaqub ini, hanya dia menyatakan perkara yang baik. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan kepada aku semua mereka. Perkataan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, ini adalah satu pengetahuan Nabi Yaqub melalui perantaraan wahyu ataupun ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, bahawa Nabi Yusuf ini belum mati. Ataupun Nabi Yaqub bertanya sendiri kepada malaikat maut. Tanya, malaikat maut kata belum mati lagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana Nabi Yusuf ini telah hilang perkhabarannya beberapa tahun daripada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yaqub mengharapkan 3 insan ini akan pulang bertemu dengannya, iaitu abang sulungnya, Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Ditimpa Nabi Yaqub ini satu kesedihan di atas kehilangan Nabi Yusuf. Kemudian ditimpa lagi satu musibah. Musibah yang pertama, kesedihan pertama tak sempat hilang. Ditimpa pula kesedihan kedua, kehilangan Binyamin. Dan juga kehilangan abang sulung yang tak nak balik ke Palestin kerana malu dengan ayahnya. Abang sulung, anak sulung, anak bangsu dan juga Nabi Yusuf. Cukup menyedihkan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam di atas kehilangan mereka bertiga ini, sehingga Nabi Yaqub buta. Tak dapat melihat. 6 tahun menangis. 6 tahun menangis disebabkan kesedihan. Maka kita lihat sehingga kesedihan tersebut menyebabkan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam telah buta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui terhadap haqaiqul umur, perkara-perkara yang tersirat,
Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersirat ini kerana Allah Ta'ala nak beri satu perkara yang teristimewa kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ini semua adalah disebabkan ihsan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan demi kehilangan ini menunjukkan satu peristiwa yang sungguh menakjubkan daripada Nabi Yaqub. Kesedihan demi kesedihan, last sekali kehilangan demi kehilangan, last sekali akan bertemu Nabi Yaqub dengan semua insan yang dia yang hilang di sisi pandangan dia dan juga yang dia kasihi. Kita lihat bagaimana kesedihan ini. Kesedihan tidaklah perkara yang dilarang. Sedih ini adalah satu fitrah manusia. Ditimpa musibah, harta hilang, anak hilang, isteri hilang, apa pun yang terkena pada diri kita, ujian, maka manusia akan sedih. Itu perkara biasa. Itu lumrah kehidupan. Apabila kesedihan ini tidak dilarang, apabila disertai dengan sifat kesabaran, redha dan juga taslim, iaitu berserah terhadap ketentuan, menerima ketentuan daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itulah daripada tabiat manusia, naluri manusia, ada sedih, ada gembira. Kesedihan yang dilarang ini adalah marah terhadap qada qadar Allah. Allah Taala dah tetapkan, memang harta dia hilang, harta dia dicuri, tapi dia tak puas hati. Dia menyatakan, kalaulah aku buat begini kan bagus, kalaulah aku tidak pergi ke tempat ini kan bagus. Itu semua adalah satu ketetapan yang tak boleh tidak boleh diulang kembali. Dan kesedihan sehingga mengoyakkan baju, menampar diri sendiri, perkataan yang tak baik yang keluar, itu semua barulah perkara yang dilarang oleh Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Nabi meriwayatkan daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, tadma'ul 'ain wa yahzanul qalb wa la naqulu ma yuskhitur rabb, iaitu air mata akan mengalir, hati akan berasa sedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Apabila Nabi Yaqub mendengar percakapan hujah daripada anak-anaknya, bertambah sempit hati Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Yaqub berpaling daripada mereka dan berpisah seketika. Mungkin tak dapat menahan kesedihan dan kemarahan terhadap anak-anaknya ni. Kemudian anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka begitu kasih dan kesian terhadap apa yang menimpa kepada ayah mereka. Bukan mereka pinta perkara ini, tapi satu ketentuan telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah luluh hati mereka. Maka mereka menyatakan kepada ayah mereka, mukhatirul istimrar fi halil huzni, mereka menyatakan kepada ayah mereka bahayanya kesedihan yang berterusan ini, sama ada menyebabkan ayah mereka bertambah sakit ataupun ayah mereka sedih sehingga boleh bawa kepada kematian. Sama ada kesedihan yang berterusan ini, mereka nasihatkan kepada ayah mereka, berhati-hatilah wahai ayah kami, kesedihan ini boleh bawa mati, kesedihan ini boleh menyebabkan hilangnya kekuatan kamu, bertambah sakit dan bertambah lemahnya kamu. Ini adalah satu amrun waqi'i, iaitu perkara realiti. Bila manusia sedih tak gembira, maka akan ditimpa kemurungan, akan ditimpa sakit dan sebagainya. Kemudian aduan Nabi Yaqub ini hanya mengadu kesedihan dia, dia mohon perlindungan, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan dia tidak mengadu kepada seorang pun di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang dituntut oleh syariat. Setiap masalah yang datang, setiap kesedihan
yang menimpa, setiap kesakitan yang menghinggap pada diri kita, diri anak dan isteri kita, tempat mengadu kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, dia mengetahui satu perkara yang orang lain tak tahu. Yang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu rahmat Allah. Dia pasti akan mendapat rahmat Allah. Dia pasti akan mendapat ihsan daripada Allah, dan dia pasti akan ada jalan keluar daripada kesusahan ini yang Allah Taala akan berikan kepadanya. Dan dia mengetahui juga berdasarkan mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Yusuf pada awal ayat yang kita bincangkan dahulu, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bagi tahu kepada ayah dia dalam mimpi, dia lihat, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, aku lihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan juga aku lihat matahari dan bintang semua sujud kepada aku. Berdasarkan takwilan mimpi ini, Nabi Yaqub sudah tahu bahawasanya dia mengetahui satu perkara yang istimewa yang dia akan dapat selepas melalui beberapa kesulitan. Dan isteri Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam yang dimaksudkan di sini 11 orang itu adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Yang dimaksudkan matahari dan juga bulan ini adalah Nabi Yaqub dan juga isterinya, semuanya akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu maksud takwilan mimpi tersebut. Ya, apa maksud sujud kepada Nabi Yusuf? Bukanlah sujud sembahyang tu, bukan. Tapi maknanya sujud bermaksud membenarkan tasdiqan li ru'yahu sabiqah, iaitu sebagai satu penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, dan juga sekaligus mimpi tersebut membenarkan suatu peristiwa yang akan berlaku selepas ini. Kemudian Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam yakin apa? Anaknya Nabi Yusuf masih hidup. Imma birru'ya, sama ada Nabi Yaqub tahu melalui mimpi, ataupun Nabi Yaqub tahu melalui perkhabaran malaikat maut bagi tahu kepada Nabi Yaqub Nabi Yusuf belum mati. Fa'ada yukallimu awladahu bil lutf wa talaba minhum az-zihab ila Misr lil bahthi an Yusuf wa akhih. Maka Nabi Yaqub panggil anak-anak dia, bercakap dengan penuh kelembutan. Walaupun dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, Nabi Yaqub sedikit pun tidak mengatakan perkataan yang tidak baik, dan juga tidak membangkitkan kemarahan anak-anaknya. Bahkan Nabi Yaqub bercakap dengan penuh lemah lembut. Nabi Yaqub minta kepada mereka, kamu pergi ke Mesir sekali lagi untuk kali yang ketiga. Cari betul-betul Nabi Yusuf dan juga Binyamin sekali lagi. Ini menunjukkan juga la yaqnatu min farjillah, iaitu dalam ayat yang ke-87, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah ke Mesir, cari fatahassasu min Yusuf wa akhihi, carilah Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cari. Kerana yang putus asa daripada rahmat Allah ini adalah orang-orang kafir. Ini sebagai satu dalil yang menunjukkan bahawa orang kafir ini mereka berputus asa. Bila ditimpa je kesusahan, ditimpa je musibah, mereka putus asa. Ini sifat orang kafir. Berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala annal qunut minal kabair, berputus asa ni dosa besar. Putus asa daripada rahmat Allah bila mana ditimpa ujian kepada diri kita,
harta kita, anak isteri kita, maka kita putus asa. Mengapa Allah Ta'ala buat aku sampai tahap macam ni? Kata macam-macam, bersangka buruk dengan Allah, itu semua berputus asa daripada rahmat Allah, satu dosa besar. Orang beriman ini sifat dia sentiasa mengharapkan satu jalan keluar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Imam Ar-Razi menyatakan, ketahuilah, al-ya's, berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ini, la yahsul illa idza i'taqada al-insan anna al-ilah ghairu qadir 'ala al-kamal. Imam Ar-Razi menyatakan berputus asa daripada rahmat Allah ini tidak akan jadi melainkan bila seseorang itu beriktikad Allah Ta'ala tidak mampu untuk melaksanakan perkara ini. Contoh, kita sakit. Bila kita sakit, kita berputus asa daripada rahmat Allah, menunjukkan kita beriktikad Allah Ta'ala tak mampu untuk menyembuhkan penyakit kita. Ini semua boleh menyebabkan kekufuran, menyebabkan kekufuran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian tafsir kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita akan lihat pada ayat ke-88 sehinggalah ayat ke-93 mengenai dengan bagaimana anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka mengenali, mereka dah cam dah Yusuf 2 kali pergi, sebelum ni tak cam. Kali ketiga baru mereka kenal pasti, oh ini sebenarnya Nabi Yusuf. Dan mereka mengakui kesalahan mereka, apa yang mereka telah buat, khianat terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun telah maafkan mereka. Ini semua dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermula pada ayat ke-88 sehinggalah ayat ke-93. Cukup sekadar ini dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu